sama. Dan mereka tak ada berbelah bagi untuk membantu kerana mereka tahu bukan mudah untuk menyelamatkan satu nyawa dengan kita boleh beli barang lain tapi bukan beli dengan pendermaan organ, tidak boleh. Dan alhamdulillah pada 18 Disember 2004 di Subang Jaya Medical Center ataupun SMW Medical Center sekarang, saya mendapat menjalani satu pemindahan hati dan saya dimaklumkan oleh pihak pengajuan selepas pada program ini sebelum tamat kita akan ada tayangan. Dan saya minta supaya apa jua yang kita dengar hari ini, apa jua yang kita alami hari ini, kita boleh jadikan sebagai satu perkara yang serius. Okay? Sebab kita boleh ketawa, tapi kita kena ingat ada insan-insan yang sedang menanti kita sebenarnya. Di sini kita tengah sedang mendengar wacana ilmiah, tapi ada sebahagian atau sekelompok dalam masyarakat Malaysia menantikan feedback daripada wacana ni sebenarnya. Okey? Kena faham tu. Bukan kami ketiga atas ni macam badut bukan macam badut yang tunggu badut habis gelap balik rumah betul tidur. Macam banyak tengok sarkis, tahu sarkis? Masuk tengok sarkis kami jangan lupa macam tu maksudnya. Apabila keluar daripada mendengar wacana ni, masih banyak tanggungjawab masyarakat terutama yang mendengar apa yang kami sampaikan. Kalau sekiranya saudari, tuan-tuan sekalian hanya mendengar dan menjadikan sebagai sebuah cerita dongeng selepasnya esok, kau tahu tak, semalam kita gelak kakak cerita apa? Entah dia cerita apa. Kawan yang dengar tu pun, kau pergi tengok apa wacana ilmiah ke sarkis? Akan jadi satu konklusi pada orang lain yang awak pun tak apa sihat sebenarnya. Okey? Jadi alhamdulillah selepas saya menerima organ pada 18 Disember 2004, saya menermakan sebahagian hati ataupun 20% left loop saya kepada seorang bayi, namun bayi tersebut meninggal dunia setelah 42 hari. Okay, seperti macam Ustaz cakap tadi, adakah bila kita dermakan hati kita ni orang yang macam saya, ada orang cakap macam saya ni, kau tak ikhlas, kau jahat sebab tu baby tu meninggal. Sampai tahap tu kan, saya kadang-kadang susah nak cakap lah kalau macam ni kan. Kadang-kadang satu pemikiran manusia yang begini ni, kita kena bawa dia duduk depan tau, jangan bagi duduk belakang. Sebab orang seperti ni dia perlu orang yang front base. Kalau VIP dia VVIP tau? Sebab dia punya pemikiran tu hebat, sebab dia boleh melangkau pemikiran orang lain. Sebab dia cakap gitu kat saya. Dan saya yakin tak semua orang boleh menghadapi perkara ini dalam keadaan yang senyum. Dan saya pun sebenarnya tak boleh nak senyum, tapi saya nak buat apa lagi kan. Dia kata kau buat tak ikhlas, hati kau jahat, sebab tu baby meninggal. Saya kata Allahu Akbar. Saya nak cakap apa lagi kan? Kan kalau tanpa wahyu pun jadi tak boleh kan. Jadi kita kena fikir apa jua yang kita usahakan setelah tawakal sebelum kita berdoa, itu lebihnya Allah yang menentukan. Okey? Kita tak boleh fikir hari ini kita buat sesuatu yang baik, kita akan dapat yang baik esoknya. Tidak mungkin. Dan kemungkinan besar bukan bahagian daripada kita, mungkin bahagian itu daripada anak ini kita, anak-anak generasi kita. Dan pastinya Allah dah cakap, hari ini kita mudahkan urusan orang lain, dan satu hari nanti Allah akan mudahkan urusannya. Itu kita pegang dia. Satu hari itu kita tak tahu, mungkin satu hari itu adalah hari pembalasan di akhirat kelak, kita tak tahu. Okey. Jadi saya mungkin dapat berkongsi sedikit ilmu ataupun sharing pengalaman saya yang saya lalui selama lebih kurang, kalau bulan 12 ni cukuplah 10 tahun ya. Anniversary, kalau cakap anniversary tu dia seronok je kan. Tapi sebenarnya itulah, dalam tempoh 10 tahun ni saya melalui satu perkara yang boleh saya kongsikan kepada masyarakat. Satu perkara yang saya rasa saya boleh berbangga untuk saya ceritakan kepada anak-anak saya. Dan anak-anak saya pula sebenarnya yang sulung ketiga tu baru 4 tahun, sekarang dah 14 tahun. Ketiga tu 4 tahun, apalah sangat kanak-kanak yang berumur 4 tahun. Tapi beliau boleh menceritakan apa yang saya lalui 10 tahun lepas kepada kawan-kawan dia sekarang. Itu yang kanak-kanak ni ya. Jadi itu satu motivasi yang saya rasa sukar untuk saya sampaikan kepada orang lain. Tapi itulah yang anak-anak saya dapat. Dan itulah saya dah cakap dekat anak-anak saya, kalau abah meninggal satu hari nanti, Kak Long, Kak Cik, sebab mereka berdua itulah yang melalui satu pengalaman bersama saya. Kak Long, Kak Cik, ceritakanlah apa yang Kak Long, Kak Cik dengar. Alhamdulillah, saya sejak tahun 2006 saya kerap bawa anak saya yang berdua tu
yang sulung dan berdua setiap dijemput buat ceramah ataupun macam macam ni, saya bawa anak saya, dan itulah yang mereka sampaikan pada kawan-kawan, abah saya dia mati. Jadi sebenarnya dia punya cerita tu sama je, A to Z. Cuma olahan saya saja yang membuatkan satu cerita ni menjadikan keseronokan untuk orang mendengar, bukan menakutkan orang. Bila cakap demo organ takut kan baik-baik nanti dalam tu kena potong kan, perut tu buka, lepas tu masa tu kau terjaga. Saya cakap itu kan, oi buat apa tu, baru dah terburai masa kan. Sebab dia bagi masa tak panjangkan lagi ni, moderator tolong bagi yang kat sini tu bagi lebih sikit. Okay. Jadi alhamdulillah apa yang saya dapat sampaikan atau saya kongsikan hari ini mungkin satu pengalaman yang unik. Tolong ambilkan sebagai satu pengalaman yang unik, kerana pengalaman yang ini tidak ada di boleh di mana-mana, tidak ada pun di mana-mana kutubkhana atau perpustakaan. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Anis, disampaikan oleh Ustaz tadi, okay, ambil ini sebagai satu yang paling berharga. Tidak mungkin antara kami ini memberikan ataupun berkongsi apa yang kami sampaikan ini sekadar suka-suka. Tidak. Kami sampaikan kerana kami tahu tuan-tuan perempuan semua adalah penyambung kepada apa yang kami sampaikan di atas ini. Mungkin satu hari nanti akan ada pakar klinikal, pusat transplant, doktor di belakang sana, mungkin ada yang jadi mursyid, mursyidah, semua mungkin ada. Dan itulah tanggungjawab kalian. Dan saya syorkan juga supaya khidmat masyarakat kepada orang-orang yang kurang berkemampuan ini jangan sekadar dijadikan sebagai satu forum, tapi jadikan sebagai satu rutin kita setiap hari sebenarnya. Kalau satu forum saja kita baru nak buat berapa forum kita boleh dengar dalam tempoh setahun sebenarnya. Okey? Jadi kalau boleh kita buatkan sebagai rutin kita setiap hari, bantu orang, mendoakan orang lain, itulah sebaik-baiknya. Allah Alam. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Ahmad Khariri. Sekarang kita sudah dapat menyelami perasaan seorang penderma organ. Jadi saya rasa perasaannya apabila kita telah berjaya menermakan organ kepada penerima dan kita dapat melihat perkembangan penerima tersebut seperti mampu berjalan seperti biasa, buat aktiviti lain. Saya rasa perasaannya amat puas kan, Encik Ahmad Khariri? Kan puas. Okey. Dan membuang masa saya meneruskan kepada sesi kedua, iaitu sesi soal jawab. Kita buka soalan dulu. Dipersilakan sesiapa yang ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashan Abdi Romli, pelajar tahun 3 Usuluddin Quran Hadis. Saya ada beberapa soalan. Soalan pertama saya tujukan kepada penderma hati kita, Cik Khariri. Kita semua maklum betapa kurangnya statistik penerima organ Malaysia, terutamanya kalangan Muslim lah, yang mana saya rasa sangat mengecewakan kita. Jadi pada pendapat Cik Khariri, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan kurangnya penerima organ? Mungkin salah faham ke apa sajalah yang menyebabkan kurang tu. Dan yang kedua, bagaimana Cik Khariri macam orang kata mengatasi, sebab kekangan tu mungkin kebanyakannya daripada family yang tak faham, dan bagaimana perkara tu diatasi. Soalan yang seterusnya saya tujukan kepada Dr. Anis. Setakat ni oleh kerana Dr. Anis wakil daripada Pusat Transplant Nasional, saya nak tahu bagaimana hebahan dan kempen tentang perkara ini dibuat oleh Pusat Transplant mungkin. Kerana orang kata pengalaman kami di Universiti Malaya, kita ada satu projek yang dipanggil National Blood Donation, satu continuous program yang dibuat oleh Kolej Kiraman 5. Sambutan saya tengok sangat menggalakkan. Mungkin ada orang kata kerjasama, kolaborasi yang boleh dibuat, sebab kita dah ada crowd kat situ. Yang kedua, saya nak tahu tadi Cik Khariri ada kongsikan kos pembedahan yang sangat tinggi. Jadi adakah setiap transplant organ tu memang kosnya tinggi sebegitu, ataupun dia berbeza dan sebagainya? Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi soalan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waidi dari Akademi Islam. Saya ingin menanyakan dua soalan kepada Dr. Anis. Soalan yang pertama, sekiranya saya mendermakan hati saya, adakah orang yang menerima organ hati itu mewarisi sifat-sifat saya, contohnya kesukaan ataupun sifat dari. Kemudian soalan yang kedua, sekiranya saya mendermakan hati ataupun buah pinggang saya, adakah terdapat kesan sampingan terhadap saya? Mungkin sekiranya saya mendermakan hati, adakah saya akan menjadi lemah? Dan sekiranya ada kesan sampingan, adakah ia bersifat sementara ataupun kekal? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita jawab dululah soalan. Saya bagi kepada independen pertama, Dr. Anis. Jazakallah atas jazakallah khairan atas soalan-soalan yang diberikan. Mana dulu. Okey, saya rasa saya jawab yang kos tu sebenarnya mudah saya nak jawab. Kalau kos pemindahan organ itu berlaku di hospital kerajaan, tidak ada sebarang bayaran kecuali bayaran seperti bayaran duduk dekat ward, bayaran makan yang bergantung kepada first class ke second class, third class. Tidak ada bayaran yang khusus tentang prosedur tersebut. Dia lebih kepada bayaran secara keseluruhan. Jadi kalau pemindahan buah pinggang sebenarnya tidak akan melampaui RM2,000 sebenarnya, bergantung pada berapa lama seorang pesakit itu berada di hospital. Untuk kos penderma tidak ada langsung dikenakan. Sebagaimana saya sebut tadi, sebenarnya dah ada perkeliling Kementerian Kesihatan di mana bagi penderma organ sama ada hidup ataupun selepas meninggal dunia, maka dikecualikan daripada bayaran hospital. Dan kedua, bagi penderma hidup, mereka diberikan rawatan kelas pertama di hospital-hospital kerajaan. Jadi itu sebagai satu insentif. Saya nak sebut sikit tentang derma. Yang kita ada dua jenis pendermaan semasa hidup, pendermaan selepas kematian. Pendermaan semasa hidup sebahagian daripada hati, salah satu buah pinggang, ataupun dalam kes-kes tertentu kita boleh memberikan sebahagian daripada kepala tulang kita, yakni bila kita ada pembedahan yang memerlukan kita ganti hip replacement dengan implant tu, kita akan gantikan dengan implant di mana tulang yang rosak itu sebenarnya boleh didermakan. Ini contoh pendermaan semasa hidup. Tidaklah kita lakukan kepada orang yang sihat. Tetapi kalau kebetulan orang itu melakukan pembedahan tulang yang memerlukan digantikan dengan implant, maka kita boleh sebenarnya dermakan bahagian tulang itu untuk kepada orang lain. Jadi yang kita utamakan sebenarnya pendermaan selepas kematian. Di mana kita kembali pada ustaz tadi sebut tadi, la darara wa la dirar. Pada saya, etika perubatan pun non primum nocere, macam itulah lebih kurang Latin dia. Kita tidak boleh melakukan harm towards our patient. Itu etika utama dia. Jadi kita mengutamakan pendermaan selepas kematian kerana orang itu dah meninggal dunia. Tidak lagi ada sebarang risiko kepada seorang penderma selepas kematian. Tapi bagi penderma selepas kematian, semasa hidup, ada risiko dia. Bagi pendermaan buah pinggang, ini nak tolong jawab yang soalan seterusnya. Bagi pendermaan buah pinggang, ada risiko kematian sebanyak 0.1%. Pada kami ini adalah satu risiko yang rendah. Tetapi masih ada risiko kematian. Untuk hati dia tinggi sikit sehingga ke 1% risiko kematian. Itu tak kira lagi risiko-risiko seperti badan rasa letih, lemah dan boleh berkekalan sehingga ke akhir hayat. Rasa kesakitan, kepedihan, jangkitan dan sebagainya. Tetapi walaupun begitu, bagi mereka yang telah mendermakan kajian lebih kepada penderma buah pinggang semasa hidup, mereka boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Ada yang mengatakan, bagaimana pula kadar kencing manis, diabetes terhadap pesakit yang hanya hidup dengan satu buah pinggang. Dia punya kadar kemungkinan kencing manis itu sama dengan orang yang ada dua buah pinggang. Cuma masalahnya kalau dia kena masalah buah pinggang, dah ada tinggal satu je. Jadi kalau dia kena kencing manis tu, masalah sikit. Tapi dari segi dia boleh hidup seperti normal. Okey, jadi ada komplikasi. Kerana itulah kita mengutamakan pendermaan selepas kematian.
Dari segi yang sahabat kita yang kedua tadi, dia tanya pasal komplikasi, dan sebelum tu apa ya? Sifat. Mewarisi sifat. Dalam, saya bagi tahu macam ni lah, dalam pesakit-pesakit kita ni, ada yang menerima organ daripada orang perempuan bagi kat lelaki, ada yang lelaki bagi kat perempuan, ada yang tua bagi kat muda, ada yang muda bagi. Setakat ini dan mengikut kajian-kajian luar negara pun tidak ada yang bila didapat orang perempuan dapat orang lelaki tiba-tiba jadi lelaki, perempuan dapat lelaki dapat orang perempuan macam tu. Itu yang saya tak setuju sangat masa Imam Fatimah buat cerita apa ya, Deja Vu di Kinabalu, yang kononnya ada, kita boleh kalau orang tu pernah bercinta dengan orang ni, bila organ tu dermakan, dia pun ada perasaan terhadap kekasih lama. Tapi ialah dia nak buat cerita, jadi tidak ada masalah begitu. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi fizikalnya, organ-organ penting yang saya sebutkan tadi, sama ada lelaki atau perempuan, berbeza bangsa ataupun jantina dan agama, sama saja organ tersebut. Okey. Dari segi usaha hebahan tu, usaha ni banyak sebenarnya usaha yang kita lakukan, tetapi sebab bila kita mengajak kepada promosi kesihatan ni sebenarnya tak berapa menarik pada orang. Saya kalau tanya saya apa message pertama saya pada tuan-tuan perempuan, sebenarnya message pertama saya bukan nak suruh dermakan organ. Saya suruh tuan-tuan dan perempuan jaga kesihatan. Kurangkan gula, kurangkan lemak, kurangkan garam. Beriallah. Kalau bersolat tahajud tu, kita tahu daripada hadis, menghapuskan dosa, memberikan ketenangan dan menghindari penyakit. Nah, kita nampak dari segi dari segi rohaninya, dari segi psikologinya, dari segi emosinya, dari segi fizikalnya, semua tu ada. Tetapi kita ni menjadi satu masyarakat sebenarnya dari segi, kalau anda melihat kadar peningkatan pesakit yang menjalani yang menghidapi diabetes, hypertension yang kebanyakan berkaitan dengan gaya hidup, kita makin meningkat. Saya khawatir satu hari nanti kita akan menjadi satu umat yang terlantar di hospital-hospital, di rumah kerana tidak ada kekuatan. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih ke arah kecintaan Allah berbanding mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya adalah baik. 18,000 pesakit ni makin meningkat. Dan saya, satu lagi isu yang saya nak timbulkan ialah, tak jawab soalan sebenarnya, tapi tuan-tuan dan perempuan, sejauh mana tadi moderator kata puas hatinya kita melihat orang yang berjaya menjalani transplant, gembiranya mereka. Saya lebih sedih melihat beribu-ribu yang meninggal dunia, menderita. Tuan-tuan tak nampak Allah, bila dah terjadi kat kita, bila terjadi kat na'udzubillah, keluarga kita, jiran kita, baru kita nak berfikir tak nak bantu orang. Sedangkan umat Islam ni dari segi kasih sayang, daripada segi belas kasihan, daripada segi kemesraan tu, bagikan satu jasad. Bila satu anggota tu sakit, maka seluruh badan tu akan merasa kesakitan dan sehingga tak terjaga malam kerana menahan kesakitan tersebut. Melihat penderitaan tu seorang kanak-kanak baru tak macam hari ini kata, baru nak merasa, tak dapat merasa kenikmatan. Dan rata-rata ibu bapa yang mendermakan organ anak-anak mereka tak ramai dari segi kalau jumlah penduduk kita. Mereka sama seperti seolah ada satu skrip yang sama. Mereka mengatakan bahawa saya dah merasa kematian anak, saya tak nak ibu bapa lain merasa perasaan yang sama. Kita nak, adakah bila terjadi kat kita baru kita nak tersedar? Alhamdulillah, saya tak nak jadi macam tu. Jadi usaha yang kita lakukan antara lain, saya alhamdulillah, saya pernah sepentas bersama Sahibul Samahah Tan Sri Harusani Mufti Negeri Perak. Saya pernah sepentas dengan Sahibul Samahah Datuk Rahman Mufti Negeri Pahang, Sahibul Samahah Dr. Zulkifli Muda Mufti Negeri Terengganu, Sahibul Samahah Dr. Ahsan Mufti Negeri Penang, mantan Mufti Negeri Johor Datuk Nur Gadot, Sahibul Samahah Ustaz Kipli Mufti Negeri Sarawak, dan ramai lagi. Dan kita melihat usaha sama kita dengan JAKIM, pejabat-pejabat mufti menyampaikan bagi melawan salah faham. Kalau saya boleh jawab soalan salah faham tu, daripada segi kajian, rata-rata mengatakan takut dan tidak tahu tentang
apa di pendermaan organ itu. Jadi membuat satu keputusan berdasarkan ilmu yang tidak ada, membuat keputusan tidak mahu menderma. Saya tidak kisah kalau membuat keputusan tidak mahu menderma setelah mendapat maklumat. Tetapi ini tak ada tahu pun, tak ada usaha nak mencari ilmu itu, tak nak cari penerangan, tapi dah buat keputusan awal-awal lagi. Banyak kali dah saya baru nak sebut dia. Oh, tajuk ini rata-rata jarang-jarang didengari, kadang-kadang ditakuti, sering kali dihindari. Baru dapat hidup. Saya pernah berceramah pada seorang je, sebab yang lain tu tak nak masuk tajuk derma organ. Tapi ialah fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Datuk, saya rasa dah habis. Okey. Okay, kita teruskan. Mungkin ada panel kedua dulu. Ustaz Syarizan. Soalan. Saya kena jawab juga. Masa diberikan dalam 3 minit je lah. Boleh, seminit kita bisa. Adakah jenazah akan terseksa jika dikebumikan lambat? Jadi menerima organ, jenazah akan terseksa. Bila Dr. Anis sebut, dia akan disegerakan terus, maka hukumannya dia tidak ada terseksa lah, dan dia akan diteruskan secepat mungkin, ya. Dan proses penangguhan itu adalah bersebab, bukan tangguh biar saja duduk depan TV mayat kita. Adakah boleh menderma tanpa kebenaran ibu bapa ataupun suami? Jawapannya boleh tanpa kebenaran ibu bapa, tapi seorang isteri mesti kebenaran suami. Adakah derma organ dianggap sebagai sedekah amal jariah? Profesor Dr. Qatawi sebut dia merupakan sedekah jariah. Bila seorang itu mati, anggota yang digunakan, organ yang digunakan dia masih pahalanya berterusan sampai kepada si penderma organ itu. Dan yang paling utama sekali, yang paling best, kebaikan yang orang tu buat hasil daripada apa yang kita buat, kita juga akan share pahala kebaikan yang orang itu lakukan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut, ya. Falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Okey. Boleh tak kalau saya bertegas nak derma kepada orang Islam sahaja? Kalau tak, saya tak nak. Di Malaysia hukumnya tak, kita tak boleh tentukan. Kita bebas. Kalau nak Islam saja, maka tak boleh duduk Malaysia. Boleh jawab macam tu. Okey. Aku pula baca soalan. Pada hari akhirat nanti, semua anggota badan menjadi saksi atas perbuatan kita di dunia. Jadi kita melakukan penerimaan organ di dunia. Bagaimana anggota badan yang diderma kepada orang lain nak jadi saksi? Ini yang tanya ni sebab mengelak ke apa? Jawapannya, dia tak ada masalah sebab seseorang itu akan dibangkitkan dengan amalan dia. Bila anggotanya melakukan perkara-perkara yang baik, maka dia akan dibangunkan dengan anggota yang baik. Jadi kalau sekalipun dia takdirkan buah pinggangnya telah tiada, Allah akan memberikannya buah pinggang yang lebih baik, secara analogi macam tu, ya. Walaupun fizikalnya tak ada, tetapi ukuran kita adalah bukan pada fizikal bentuk badan itu, kerana ukuran akhirat adalah perkara yang baik, yang kita tidak mampu tergambar adakah organ kita sama sebagaimana kita di akhirat nanti. Cuma yang paling utama adalah hadis Nabi sebut, kita akan dibangunkan dengan amalan-amalan kita. Bila baik amalan kita, banyak amalan kita, kita akan dibangunkan dengan fizikal yang lebih baik, yang kita tidak tergambar pun sekarang. Jadi jangan risau untuk derma organ itu, ya? Dan jangan kita rasa syok sendiri pula kadang-kadang organ kita bagus sangat untuk akhirat nanti. Itulah, biarlah. Kos mana? Allah. Terima kasih kepada Ustaz Syarizan. Kita balik pada panel ketiga, Cik Ahmad Khariri, persilakan. Okey, terima kasih. Okey, kita balik kepada soalan tadi, ya. Jumlah penderma organ. Saya minta yang bertanya tadi orang yang pertama daftar. Kerana sebenarnya inilah yang saya salah satu AJK pelaksanaan penerimaan organ kebangsaan tahun 2014 ni. Itulah kami sedang fikir, kenapa mereka ditakut sangat di penderma organ. Kebiasaannya anak-anak muda mendapat pemahaman yang jelas. Okey, bila balik kampung, mak saya nak derma organ. Kau gila ke apa? Bila gila kan anak tu tak berani. Tak berani. Jadi orang yang nak berbuat satu ke arah jadi penderma atau pengikrar ni, pengikrar, mereka perlu faham terlebih dahulu. Kemudian mereka